Ini memang hakikat. Ini adalah realiti. Siapa-siapa yang nak kepada Islam, yang nak memperjuangkan Islam, yang nak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan diuji oleh Allah. Sebagai contohlah hari ini. Hari ini hari yang ke-7 berlaku perintah kawalan pergerakan sempena ataupun ekoran daripada penularan wabak COVID-19. Baik. Dalam masa yang sama juga kita lihat angka kematian telah mencecah 15 orang pada hari ini. Sebahagiannya daripada kluster yang menghadiri perhimpunan Jemaah Tabligh di Masjid Seri Petaling. Baik, ekoran daripada itu, saya tengok dalam media sosial sehari dua ni, pelbagai pihak mula mengecam Jemaah Tabligh. Saya kira tak sewajarnya kecaman itu diberikan. Tapi akhirnya saya senyum sendirilah. Setelah melihat perkembangan ini, saya senyum sendiri. Pada saya menganggap ini salah satu daripada mihnah yang terpaksa dihadapi. Ujian yang terpaksa dihadapi oleh sahabat-sahabat kita daripada Jemaah Tabligh. Jika sekiranya mereka ikhlas, mereka bersungguh-sungguh untuk menghidupkan budaya sunnah dan juga usaha dakwah di negara kita Malaysia ini, mengajak manusia ke arah kebaikan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ajak manusia untuk mendekati Allah, mengimarahkan majlis ilmu, mengimarahkan rumah Allah, maka dengan sekian lama mereka berjuang, Allah menguji mereka. Dan kali ini mereka diuji dengan dua perkara. Yang pertama, dengan jangkitan virus COVID ini ataupun coronavirus ini. Itu satu ujian yang membawa kematian. Mudah-mudahan ahli keluarganya bersabar, ahli jemaahnya bersabar, dan mohon kepada Allah semoga mereka yang telah pergi mendahului kita dengan wabak ini dikurniakan Allah pahala dan ganjaran. Mudah-mudahan dapat pahala syahid di akhirat. Yang kedua, mereka diuji dengan cercaan dan hinaan daripada setengah pihak yang melampau-lampau membuat judgement ke atas Jemaah Tabligh. Suka saya tekankan di sini, Jemaah Tabligh tidak bersalah pun. Jemaah Tabligh bukan bersalah dan dia bukan pesalah, tetapi himpunan mereka itu menjadi mangsa keadaan. Sebab himpunan Jemaah Tabligh ini adalah setiap tahun diadakan. Dan saya sendiri pernah menghadiri satu dua daripada himpunan mereka. Dan boleh menyaksikan bagaimana himpunan itu berlangsung. Himpunan untuk mentaati Allah. Himpunan untuk mengimarahkan ilmu agama Allah. Himpunan untuk mengimarahkan masjid. Untuk mempertahukan ukhuwah. Untuk berbincang tentang iman, amal dan sebagainya. Mereka mendapat taujihat daripada masyayikh, daripada para alim ulama yang datang daripada segenap pelosok negara. Himpunan yang sangat baik. Sebelum ini pun ribuan ataupun puluhan ribu, malah ratusan ribu yang hadir dalam himpunan-himpunan mereka. Tetapi kali ini mereka diuji apabila kebetulannya berlaku penularan wabak COVID-19 ini. Dan semasa himpunan mereka itu diadakan, belum ada lagi larangan berhimpun dan sebagainya. Memang saya dapat maklumat pada 12 Februari telah ada sebenarnya amaran ataupun ancaman daripada WHO terhadap Malaysia bahawa Malaysia akan berdepan dengan penularan wabak yang serius. Jadi pihak WHO telah memberi satu penekanan supaya Malaysia berhati-hati dan mengambil langkah-langkah yang wajar. Mungkin pada waktu itu, pada tanggal 12 Februari lagi, sepatutnya dan selayaknya diambil tindakan untuk kawalan pergerakan ini daripada peringkat awal sebelum ianya menular dan menjadi satu wabak yang sukar dikawal akhirnya. Tetapi pada waktu itu masih lagi kita menganggap wabak ini tidak serius dan mungkin pada pihak berkuasa kerajaan pada waktu itu menganggap ianya tidak belum sampai ke peringkat untuk mengenakan kawalan tindakan dan sebagainya. Dan akhirnya pihak Jemaah Tabligh ini
tetap mengadakan himpunan kerana menganggap itu masih dalam kawalan pihak kerajaan. Jadi tidak ada larangan lagi pada waktu itu. Jadi nak salahkan mereka berhimpun pun tak boleh sebenarnya. Kita kena berlaku adil lah. Dan bagi pihak PAS sendiri pun, pada waktu itu masih ada 1-2 himpunan-himpunan yang kami adakan. Sebab suasana diberitahu oleh pihak kerajaan yang memerintah bahawa dia adalah dalam keadaan masih lagi terkawal. Dan tidak ada larangan untuk berhimpun. Sehinggalah 18 Mac baru ni dikemukakan satu larangan bahawa himpunan ramai tak boleh. Jarak mesti antara 1 hingga ke atas. Jarak 1 meter ke atas. Antara individu dengan individu yang lain. Mesti senantiasa basuh tangan, menggunakan sanitizer dan sebagainya. Barulah ada satu penegasan yang serius dan pengawalan yang serius daripada pihak kerajaan. Dan kini sampai ke peringkat menggunakan Polis Diraja Malaysia dan juga Angkatan Tentera Malaysia untuk mengawal keadaan. Baik, balik pada isu jemaah tabligh tadi. Jadi mereka pada waktu itu mereka berhimpun dalam keadaan tidak ada kawalan, tidak ada pengarahan untuk bertindak menjarakkan kedudukan antara individu dengan individu ataupun perintah kawalan pergerakan yang saya maksudkan tadi. Jadi dengan menganggap keadaan itu masih terkawal, keadaan itu selamat, jadi mereka berhimpun. Dan takdir Allah berlakulah penularan ini di kalangan anggota mereka. Dan Alhamdulillah, saya pun telah dimaklumkan dan kita membaca laporan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ramai telah pergi membuat report ataupun membuat laporan ataupun membuat saringan di Kementerian Kesihatan ataupun di klinik-klinik berdekatan di klinik daerah masing-masing. Dan sama ada mereka ada simptom ataupun tidak. Sebahagiannya diminta balik kerana tidak ada simptom pada mereka. Jadi angkanya telah melebihi 10,000 yang telah pergi untuk mendapatkan saringan ataupun pemeriksaan kesihatan itu. Jadi maknanya nak kata secara umum jemaah tabligh engkar, degil dengan aram pun tidak. Mereka mematuhi dan mereka telah pergi untuk melaksanakan saringan itu. Kecuali mungkin saya tak nafi juga, mungkin ada seorang dua. Dan saya bukan bermaksud nak membela jemaah tabligh, tapi saya nak memberi satu pandangan ataupun satu sikap yang selayaknya ataupun yang seadilnya kepada mereka dalam kita menilai. Jangan sampai kita memburuk dan menghina mereka, menganggap mereka ni pesalah dan akhirnya membenci mereka. Tidak. Adalah seorang dua ni dia bukan isu jemaah tabligh, dia isu personality, dia isu individu, kepribadian individu yang mungkin kerana rasa selamat ataupun memang sikap tak dengar cakap orang, degil dan sebagainya. Jadi yang seorang dua ni kita serah pada pihak berkuasa lah, dan sepatutnya tak perlulah berlaku yang menghadiri himpunan jemaah tabligh yang belum membuat saringan tu segeralah pergi, kerana yang pertama nak menjaga imej jemaah tabligh sendiri, yang kedua untuk memastikan kesihatan diri supaya kita tidak memudaratkan diri kita. Dan demikian juga yang ketiga untuk menjaga kesihatan ataupun kesejahteraan, keafiatan ahli keluarga kita. Sebab kita nanti akan balik ke rumah bersama dengan ahli keluarga, ibu, ayah, anak, isteri dan sebagainya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita ada wabak pada diri kita, ada penyakit, ada virus pada diri kita, maka kita menularkannya pada pihak yang lain. Jadi berilah kerjasama yang baik, tak ada masalah, pergi dapatkan saringan. Dan saya juga dapat laporan ada yang pergi ke klinik suruh balik sebab belum serius ataupun belum critical simptom yang ada pada dirinya, pun satu perkara juga. Jadi dilema jugalah kawan-kawan kita daripada tabligh, diminta dan dikerah, diburu pun, dikeluarkan dalam TV, seolah-olah mereka diburu macam ialah ala-ala penjenayah begitu, diburu supaya datang membuat saringan di hospital. Sebagainya pergi, diminta balik. Jadi apabila mereka dan sebagainya disuruh dikuarantinkan di rumah. Bukan mereka tak pergi, mereka pergi. Cuma adalah 1-2 yang saya tak nafikan. Yang seorang dua ataupun mungkin jumlah mereka ramai jugalah. Dalam jumlah puluh ribu ni mungkin ada ratusan pun, tu dikira ramai lah.
Maka mesti pergi, ambil sikap, ambil tindakan, pergi. Dengarlah nasihat kawan-kawan, dengarlah nasihat jemaah. Dan saya dapat maklumat daripada pihak syura Tabligh sendiri pun, Al-Fadhil Ustaz Mansur Ismail telah pun membacakan satu arahan rasmi kepada semua pengikut-pengikut ataupun ahli jamaah tabligh ini supaya mematuhi arahan daripada pihak kerajaan. Itu satu sikap yang positif yang kita ucapkan tahniah dah, dan mudah-mudahan dia dapat mengekang penularan yang lebih serius. Baik, balik pada topik kita. Saya nak sebut tadi pasal ujian. Pasal ujian. Jadi kita tak mau kita lihat pada rakan-rakan tabligh lah, jangan berduka cita, jangan hilang semangat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah ini. Buat masa ni tak apa, kita berehat dulu, jadikan ruang untuk kita muhasabah antara kita dengan Allah, dekatkan diri kita pada Allah secara kita berkhulwah ataupun bersuluk umpamanya dalam rumah kita bersama keluarga, walaupun tak boleh keluar berdakwah di tengah masyarakat. Jadikan ini ruang untuk diri kita pula antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini adalah suatu yang meningkatkan diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak tahu apa hikmah di sebaliknya nanti. Mungkin satu perkara yang lebih besar yang Allah nak kurniakan kepada pejuang-pejuang Islam, kepada pendakwah-pendakwah yang ikhlas, yang jujur dengan tugasan ini. Sebab tugasan kita ni tugasan yang mulia. Sama juga dengan rakan-rakan kita yang frontliners yang sedang berjuang untuk menyembuhkan penyakit, menyembuhkan pesakit-pesakit ini dengan usaha untuk memberi dan merawat mereka. Juga merupakan satu usaha yang mulia. Sebagaimana pendakwah juga. Sebab mereka juga dianggap sedang berjihad untuk memberi kesejahteraan, kesihatan dengan izin Allah. Mudah-mudahan usaha yang dilakukan oleh mereka itu dapat bukan saja menyembuhkan mereka yang telah dijangkiti, tetapi membantu juga untuk memutuskan rangkaian penularan COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi kita ucap tahniah kepada semua. Apa yang paling penting dalam isu ni, jangan kita saling tuding menuding lah. Orang nak menyalahkan ni, orang nak menyalahkan ni, tak selesai masalah. Jom kita bersatu, kita perangi COVID-19 ini dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah kita pasti menang. Saya seronok tengok hashtag Kementerian Kesihatan. Kita mesti menang. Kita mesti menang. Kita pasti menang dalam usaha untuk menangani COVID-19 ini. Asalkan semua di kalangan kita bekerja keras dan saling bekerjasama, insya-Allah.